Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah surah Yasin merupakan qalbu Al-Quran? Adakah membaca Yasin akan mendapat pahala seperti 10 kali mengkhatam Al-Quran seperti yang diklaim? Jadi kita akan dengar daripada Kapten Hafiz Firdaus penjelasannya, insya-Allah. Ustaz Muhaizat berkata, Nabi kata siapa baca Yasin pahalanya seperti 10 kali khatam Al-Quran. Beliau ulang perkara ini 2 kali ya. Baik, hadis itu yang beliau akan sebut itu ada dalam Sunan At-Tirmizi. Hadis nombor 2812. Jika ikut edisi tahqiq Syekh Ahmad Syakir, hadis nombor 2887 di mana dikatakan, okey, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Sesungguhnya bagi setiap sesuatu ada hati, ada qalbu. Dan qalbul Qur'an Yasin, dan hati bagi Al-Quran ialah surah Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biqira'atiha qira'atal Qur'ani 10 marratin. Dan sesiapa yang membaca surah Yasin, Allah menulis baginya terhadap pembacaannya itu pahala seumpama membaca ataupun khatam Al-Quran sebanyak 10 kali. Okey, jadi yang dibacakan oleh Ustaz Muhaizat tersebut memang ada hadisnya dalam Sunan At-Tirmizi. Akan tetapi walau bagaimanapun, namun begitu, seperti biasa di kalangan para pencinta bid'ah, mereka sampaikan hadis begitu sahaja. They have no respect to the Prophet. They have no respect to the discipline of hadis. Mereka tak menghormati Nabi SAW. Mereka tidak menghormati ilmu hadis. Sebab tu mereka melantak saja hadis tersebut. Tak kisah. Sebab bagi seseorang yang menghormati Nabi SAW, bagi seseorang yang menyayangi Nabi SAW, dia akan memeriksa terlebih dahulu, okey, apakah hadis tersebut sahih ataupun tidak. Jika tidak sahih, maknanya hadis yang dhaif dengan kedhaifan yang ringan, dia akan menyampaikannya selari dengan syarat-syarat pengamalan hadis dhaif yang telah digariskan oleh para ulama. Okey, jadi terhadap hadis ini, meskipun ia masyhur, tetapi darjatnya, okey, berlaku perselisihan di kalangan ahli hadis. Ada yang berkata darjatnya adalah dhaif. Antaranya ialah Syekh Shu'aib Al-Arnaud dalam semakannya ke atas Sunan At-Tirmizi, hadis nombor 3106. Okey, kitab yang Syekh Shu'aib Al-Arnaud tahqiq ataupun semak Sunan At-Tirmizi ni namanya Jami Al-Kabir. Okay, Jami'ul Kabir, kerana menurut Syekh Shu'aib Al-Arnaud inilah nama yang tepat bagi kitab Sunan At-Tirmizi. Okay? Kita masyhur panggilnya Sunan At-Tirmizi, tapi nama yang tepat ialah Jami'ul Kabir, hadis nombor 3106. Darjatnya dhaif. Demikian juga oleh Husain Salim Asad. Okay, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Okay, dalam Sunan Ad-Darimi, hadis nombor 3282. Dan Syekh Husain Salim Asad, seorang ahli hadis yang hebat, baru saja meninggal dunia beberapa bulan yang lepas. Okey, beliau juga menilai hadis ini sebagai dhaif. Okey, ini pandangan pertama. Pandangan kedua ialah penilaian Syekh Al-Albani, bahawa beliau menilai hadis ini sebagai maudhu, hadis yang palsu. Dan ini bukan suka-suka hati, beliau ada penjelasan yang panjang lebar terhadapnya. Boleh rujuk penjelasan beliau dalam kitabnya Silsilatul Hadis Ad-Dhaifah wal Maudhu'ah, hadis nombor 169. Okey, beliau ada penjelasan yang kukuh di dalamnya bahawa hadis ini adalah hadis palsu. Dan kalau kita semak teks ataupun matan hadis pun memang ada ciri-ciri hadis palsu. Contohnya, jika Al-Quran ini ada hati, maka hati itu sepatutnya ialah surah Al-Fatihah. Kerana surah Al-Fatihah itu sendiri memiliki banyak keutamaan yang mengunggulinya di atas surah-surah yang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan hadis-hadis tentang keutamaan, tentang fadilat surah Al-Fatihah, darjatnya adalah sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita baca hadis ni, bila dikatakan orang yang baca surah Yasin pahalanya bersamaan dengan 10 kali khatam Al-Quran, itu sudah menjadi petanda kita sebagai orang yang alert. Ini macam tak kena ni. Sebab antara ciri-ciri hadis yang maudhu ialah ia menjanjikan pahala ataupun ganjaran yang sangat besar.
Kalau kita baca surah Al-Ikhlas sekalipun, surah yang merupakan tunggak Islam, iaitu mentauhidkan Allah, itu pun sekadar 1/3 daripada Al-Quran. Macam mana pula surah Yasin ni? Pahalanya pula boleh jadi khatam 10 kali Al-Quran. Jadi sudah ada tanda-tanda awal ini adalah hadis yang maudhu. Okey, pun begitu, sebagai berlaku adil, meskipun saya sendiri cenderung kepada penilaian Syekh Al-Albani bahawa hadis ini adalah maudhu, untuk bersikap adil saya juga menyampaikan penilaian ahli hadis yang lain bahawa mereka berkata sanadnya, bukan matan, sanadnya adalah dhaif. Alright. Terima kasih Kapten Hafiz Firdaus atas penjelasan yang terperinci, dan kita cuba amalkan yang betul dan betulkan amalan kita mulai dari sini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.